Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan bila sebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 bagi uh, bidang yang pertama. Okey, bidang yang pertama subtopik kita akan bahas mengenai hukum mim dan nun syaddah. Hukum nun dan mim syaddah. Okey, Ustaz akan buka slide insya-Allah. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok slide yang dibentangkan. Okey. Ini adalah slide pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang mana tajuk hari ini kita akan bincang mengenai tajwid, hukum tajwid, hukum nun dan mim syaddah. Okey, pelajar-pelajar semua berpandukan kepada slide ini. Hukum mim dan nun yang bersabdu ataupun tasydid. Okey, hukum mim dan nun sabdu yang mana bertasydid iaitu wajibul gunnah. Apa maksud wajibul gunnah? Wajib kita tahulah wajib. Wajib ini mesti dibuat, mesti dilazimi, mesti dibuat. Wajib. Gunnah makna kata dengung. Jadi wajib dibaca jelas huruf mim dan nun, kemudian disertakan dengan bacaan dengung 2 harakat. Okey. Hukum yang pertama yang mesti kita faham mengenai hukum nun dan mim syaddah ini adalah wajibul gunnah. Wajib dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Baik. Seterusnya kita tengok kita tengok gambar rajah ini. Okey, hukum mim dan nun yang bertasydid iaitu tiap-tiap huruf mim dan nun yang bersyaddah. Mim yang bersyaddah, nun yang bersyaddah dengan kadar dengung 2 harakat. Di situ ada contoh kalimah. La tarawunnaha. Okey, sekejap lagi kita akan pergi cara baca pula. Okey. La tarawunnaha. Hukum bacaannya wajib didengungkan iaitu wajibul gunnah. Okay, contoh bagi mim yang bersyaddah. Thumma dengan kadar 2 harakat. La tarawunnaha thumma. Okey. Seterusnya, cara bacaan nun dan mim syaddah. Okey, cara bacaan dia adalah nun dan mim syaddah ini wajib dibaca secara gunnah, iaitu dengan maksud dengung, dengan kadar panjang bacaannya 2 harakat. Sama ada ketika wasal, yakni sambung, atau waqaf dengan makna berhenti. Sama ada dalam keadaan sambung ke, dalam keadaan berhenti ke, tetap kena baca dengan dengung, dengan kadar 2 harakat. Seperti mana contoh tadi. Okey, contoh tadi la tarawunnaha ila akhir ayat. Ketika wasal, maksudnya ketika sambung biasalah. La tarawunnaha thumma. Andai kata kalau kita waqaf di thumma, tetap kena baca dengan gunnah dengan kadar 2 harakat. Thumma, itu yang dimaksudkan sama ada ketika wasal ataupun ketika waqaf, tetap mesti wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Hukum mim dan nun yang bersyaddah tadi. Okey, baik. Kita pergi kepada, kita tengok contoh-contoh kalimah
nun yang bersyaddah. Di sini ada 3 kalimah, 3 kalimah serta dia ulang 3 kali. Hunna, hunna, hunna. Okey, pelajar-pelajar boleh bersama dengan ustaz kita baca dengan cara baca hukum nun yang bersyaddah dan mim yang bersyaddah ini. Innaka, innaka, falahunna, falahunna. Andai kata kalau kita wakaf di situ, hun, innaka, okey, falahun, kita wakaf pada falahun, 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 tetap kena baca dengan dengung, dengan kadar 2 harakat. Okey, di sini ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Okey, pada ayat yang ketiga surah Al-Baqarah kita mendapati ada contoh bagi mim yang bersyaddah. Wa mimma, wa mimma. Okey, di sini adalah contoh bagi mim yang bersyaddah. Wa mimma. Okay, ayat yang seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Okey, contoh yang kedua dalam ayat yang kelima. Mirrab hudam min rabbihim. Hudam min rabbihim. Di sini ada mim yang bersyaddah. Okey, cuba tengok wa mimma. Wa mimma juga mim yang bersyaddah. Tetapi di sini pada kalimah wa mimma kita nyatakan ini adalah hukum mim yang bersyaddah. Hudan min rabbihim. Di sini walaupun mim ini mim yang bersyaddah tetapi hukumnya adalah bukan hukum mim yang bersyaddah tetapi hukum tanwin bertemu dengan mim. Apa hukum tanwin bertemu dengan mim? Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Itulah beza antara walaupun kalau kita tengok dua-dua tu mim yang bersyaddah. Cuma hukumnya berbeza sebab sebelum mim itu adalah tanwin. Tanwin dan nun mati ini hukum nun mati dan tanwin. Ada 5, izhar, halqi, idgham ma'al gunnah itulah. Cuma tetap kena letakkan juga tanda bagi tetap kena letakkan juga tanda sabdu di atas huruf mim. Baik, tanda ni asal usul tanda ini datang daripada mana? Okey, asal usul tanda bagi sabdu. Kalau kita tengok tanda bagi sabdu ini yang mana terdapat pada huruf nun dan juga terdapat pada huruf mim. Perbincangan kita pada hari ini. Hukum nun yang bersyaddah dan mim yang bersyaddah. Okey, cuma di sini kita tengok walaupun mim ini bersyaddah, mim ayat yang ketiga ini juga bersyaddah, tetapi dua-dua ni hukum yang berbeza. Tapi cara bacanya sama. Cara baca sama, hukum berbeza. Cara baca maknanya dengung dengan kadar 2 harakat.
Tetapi yang ini hukum tanwin bertemu dengan mim iaitu idgham ma'al ghunnah. Adapun wa mimma ini hukumnya adalah hukum mim yang bersyaddah. Asal usul tanda sabdu. Ustaz nak hurai sikit mengenai asal usul tanda bagi sabdu. Baik, bila sebut tanda, tanda ini dipanggil dhabtu. Diletak tanda-tanda pada ayat-ayat Al-Quran, dhabtul Quran, disyarah ataupun dihurai dalam, boleh buka kitab dhabtul Quran. Dhabtul Quran ini cerita mengenai tanda-tanda di dalam pada ayat-ayat Al-Quran. Kita tengok tanda apa tanda? Tanda mat, tanda sabdu, tanda titik. Titik bagi tiap-tiap huruf. Macam huruf ta ada titik, macam huruf ba pun ada titik. Ada asal usul dia yang masing-masing. Okey, tanda bagi asal usul bagi sabdu. Okay, cuba kita tengok. Tanda dia tu kita tengok kepada tanda dia terdapat dua, dipanggil dua gigi. Dua gigi. Yang kalau dalam banyak-banyak huruf yang ada gigi adalah huruf sin dan huruf shin. Jadi sesuai dengan syaddah. Syaddah ini, kalimah syaddah ditulis dengan huruf shin dan huruf dal. Ta marbutah. Jadi ulama mengambil kalimah huruf shin itu dibuang ekor. Huruf shin itu dibuang ekor dan dibuang titik. Tinggallah dua gigi, maka dijadikan tanda ini sebagai tanda syaddah. Itulah serba sedikit mengenai asal usul sabdu. Okey, pembelajaran kita pada hari ini secara kesimpulan mengenai hukum nun mati dan mim yang bersyaddah. Hukum nun yang bersyaddah dan mim yang bersyaddah ini hukumnya adalah wajib gunnah. Wajib dengung, sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal. Benda ini simple saja. Tajuk ni tajuk yang mudah. Walaupun tajuk yang mudah, ramai lagi yang masih keliru dan masih bertukar. Ada yang seperti mana contoh tadi, contoh hudam min rabbihim. Apakah hukum bagi hudam min rabbihim? Diletak hukum tu hukum mim yang bersyaddah. Sedangkan hudam min rabbihim, walaupun mim itu terdapat tanda syaddah, tetapi hukum tersebut hukum idgham ma'al ghunnah. Kena tengok tetap ada beza. Ada perbezaan dia. Okey. Di situ serba sedikit mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu mim syaddah dan mim syaddah. Seterusnya kita tengok sikit sebagai gerbang ilmu ataupun kita kata ilmu tambahan. Bila sebut perihal ilmu tajwid, okay, antara ulama yang menyusun ilmu tajwid ataupun kita kata dengan kata mudahnya menyusun matan-matan mengenai membahaskan mengenai ilmu tajwid, seperti mana contoh matan Tuhfatul Atfal. Tuhfah ini maksud dia hadiah al-atfal kanak-kanak, hadiah bagi kanak-kanak. Nak bagi faham lagi, nak mudahnya, kenapa diletakkan hadiah bagi kanak-kanak, merujuk kepada syekh tersebut menyusun matan tersebut membahaskan asas-asas ilmu tajwid. Kalau kita tengok Tuhfatul Atfal ini, di dalam matan Tuhfatul Atfal ini terdapat hukum nun mati dan juga tanwin dan sebagainya. Asas-asas ilmu tajwid lah yang ada pada Tuhfatul Atfal. Syekh tersebut adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Okey, siapakah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah? Pengarang kitab pengarang matan bagi Tuhfatul Atfal, yang beliau masyhur dengan panggilan Al-Afandi. Okey. Beliau masyhur dengan panggilan Al-Afandi. Dalam bahasa Turki, Al-Afandi ini bermaksud tuan. Dilahirkan di Tonta pada Rabiul Awal 1160 Hijrah. Okey. Jadi apabila kita belajar ilmu tajwid, kita
kita belajar mim syaddah, nun syaddah, kita belajar hukum mim mati, kita belajar hukum nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf sekian, apakah hukum tersebut? Kita belajar mat. Okey, mat jaiz berapa harakat? Mat mat silah tawilah berapa harakat? Bila kita belajar ilmu tajwid, syekh antara ulama ataupun syekh yang mesti kita ingat adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, matan yang paling masyhur adalah matan Tuhfatul Atfal. Okay, mudah-mudahan hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan kita bahas mengenai mim dan juga nun syaddah, pelajar-pelajar dapat memahami sebetul-betulnya mengenai tajuk mim dan nun syaddah ini. Dan mudah-mudahan juga lepas daripada ini kita akan memulakan bacaan Al-Quran kita tu dengan bertajwid. Okay, sebab apa? Sebab apa Ustaz letakkan kita mulakan bacaan Al-Quran dengan bertajwid hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini? Sebab kita belajar ilmu, kita belajar ilmu tajwid. Salah satu daripada ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita nak mulakan bacaan Quran kita dengan bertajwid. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin menambah baik lagi cara bacaan yang dilantunkan. Bila kita belajar ilmu tajwid, kita tahu di mana silap kita ketika mana kita baca Quran. Lebih-lebih lagi kita baca Quran ketika dalam salat. Surah Al-Fatihah wajib dibaca dengan bertajwid sebab surah Al-Fatihah merupakan rukun bagi salat. Memupuk semangat cintakan Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah Al-Quran. Jadi kita pegang betul-betul Quran, kita cintakan Quran, kita timbulkan rasa cintakan Quran, kita belajar betul-betul ilmu tajwid. Dan yang terakhir, seperti mana tajuk kita pada hari ini, mim dan nun syaddah. Mudah-mudahan kita dapat memahami tajuk tersebut dengan sebaik mungkin. Ustaz ada tinggalkan sedikit soalan. Ada 5 soalan latihan untuk pelajar-pelajar jawab setelah mana menonton video ini, video pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, pelajar-pelajar boleh tengoklah. Ni soalan, ada 5 soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum mim syaddah? Okey, berapakah harakat dengung bagi mim syaddah? Sebutkan contoh kalimah yang mengandungi nun syaddah. Soalan yang keempat, siapakah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah? Dan yang terakhir, bagaimana keadaan pada nun dan mim syaddah ketika waqaf ataupun berhenti? Di sini kalau kita tengok soalan simple, soalan mudah, tapi masih ramai lagi yang bertukar. Jadi setelah mana menonton video ini, ni soal penghujungnya Ustaz letakkan soalan. Jadi pelajar-pelajar boleh menjawab dan hantar kepada Ustaz, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.